Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat, rakan-rakan sedang penonton yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Selamat datang ke iKim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #sebarkebaikan. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian? Saya doakan mudah-mudahan anda yang bersama-sama kita pada malam ini dikurniakan kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Mengalukan kedatangan lambayan sutera Zaki Hanafi daripada FB Arena, Suhaiza, Kamsina, Normah, Bajuria. Waalaikumsalam. Macam orang baru. Selamat datang ke iKim. Rozita Ahmad, Izan, Umu, Rulfikrah, Sarina Said, Izan, Nurgiah, Ishak juga macam baru bersama-sama kita. Selamat datang. Atau saya tak perasan, tak tahu Maria Shuaib, Ulur Indah, Izan Salim, Zarina Idris, Radin, Ikah WM juga yang baru sebut-sebut yang nama. Selamat datang semua. Kamaria, Kamsinah, Roshima, Latifah, Rohana Yusof, Safiyah, Lia juga bersama-sama kita. Yang baru ke? Kalau baru, cuba nyatakan saya baru bersama-sama dengan iKim pada malam ini. Norma Syarif dan ramai lagi di situ. Jul Bujang pun ada. Ika, okey, sama Fatimah, Dairin dan semua. Saya ucapkan selamat datang kepada anda. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya insya-Allah ya. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, saya mohon je sebaik tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kongsikan video ini sebanyak mungkin kepada saya orang baru, Normah Bajuria, betul kan? Selamat datang insya-Allah kita sama-sama setiap malam nanti. Baik. Saya minta bantuan jasa baik tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kongsikan video ini sebanyak mungkin kepada rakan-rakan kita yang berada di luar sana. Kita ajak mereka bersama-sama kita untuk sama-sama membacakan satu muka surat daripada Al-Quran setiap malam sebelum kita berehat. Okey. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, mari kita ke info tajwid yang pertama. Segmen yang pertama, info tajwid. Dah bersedia ke semua? Ya, iKim sebar kebaikan. Baik. Meksu datang. Hafid juga selamat datang. Baik, mari kita ke info tajwid. Pada malam ini kita masih lagi berada pada tajuk yang besar, iaitulah tentang perkembangan perkembangan peringkat-peringkat kemajuan penulisan Al-Quran. Dan pada malam ini kita akan fokus. Malam kita dah selesai tentang peringkat pembaharuan dalam penulisan huruf-huruf itlaq yang 4 itu. Dan pada malam ini kita akan lihat tentang penaik taraf, maksudnya juga perkembangan juga. Naik taraf reka bentuk tanda i'rab. Seperti yang kita tahu bahawa tanda ataupun naqtu sebelum ni, yang pada mula-mula dulu kita masuk tajuk ni, adalah ada dua kan, titik al-i'rab dan titik al-i'jam. Sebelum ini titik titik al-i'rab itu sebenarnya adalah untuk apa? Untuk baris. Titik al-i'rab sebenarnya adalah untuk baris. So sekarang dinamakan tajuk di sini adalah penaikan
taraf mereka bentuk tanda-tanda al-i'rab, bukan titik lagi. Tak digunakan titik dah selepas ini. Okey. Baik, kita lihat di sini. Telah diberi tanggungjawab kepada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia yang membuat titik ini. Minta maaf, tanda i'rab ini. Dalam memberikan nafas yang baharu pada kaedah titik yang sebelum ni pernah diperkenalkan oleh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Mula-mula kita masuk tajuk tentang perkembangan peringkat-peringkat penambahbaikan penulisan mushaf Al-Quran, peringkat-peringkat kemajuan penulisan mushaf. Kita belajar naqtul i'rab, kalau ingat, dengan naqtul i'jam. Naqtul i'rab ini diperkenalkan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. So sekarang hari ini kita akan lihat selepas ini adalah yang diberi tanggungjawab kepada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada 175 Hijrah. Okey, dia telah memberikan nafas yang baru pada kaedah titik yang diperkenalkan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali sebelum ini. Maka ia menjadikan tanda baris sebagai huruf alif. Dia sebelum ni letak titik. Hari ni sekarang pada zaman Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi diletak alif pula. Alif yang bagaimana? Alif yang condong di atas huruf yang berbaris. Rupa-rupanya baris yang kita lihat pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya adalah tanda alif tu. Sedar ataupun tidak, dia bukan saja-saja letak straight macam tu. Sebab dia asal dia adalah tanda alif. Kemudian dicondongkan sedikit dalam, saya fikir dalam 25 darjah. 45 darjah L shape kan. Kalau 45 darjah begitu kan, L 45 darjah. Sekarang kat tengah-tengah ni, kalau alif itu kita kira 45 darjah katakan. Okey. Kemudian dia turun lagi. Dia tambah lagi katakan dalam 25 darjah. Separuh. Okey. Separuh daripada L tu diletakkan tanda baris sengit. Kemudian diturunkan lagi sehingga sampai ke L yang kat bawah tu, hampir-hampir mungkin tinggal dalam terbuka menjadi tadi datang 45 tambah lagi 25 katakan, dah jadi berapa? 70 darjah. Di sini kalau kita straight begitu kita katakan 90 darjah. Last kali tanda dalam 80 darjah. Dah hampir nak mendatar dah, tapi naikkan sikit jadi 80 darjah. Kalau kita belajar matematik kan, dah matematik pula dah. Kalau panjang macam ni kira 90 darjah. Kalau begini berapa? Kalau begini dia jadi 45 darjah. Disengitkan sedikit lagi. Jadi berapa itu? Kita katakan dalam 70 darjah. Sengit lagi jadi 80 darjah. Tapi tak betul-betul sengit. 80 darjah macam ni. Maksud dia baris yang condong itu Allah. Sorry. Kejap tuan-tuan. Longgar pula dia punya ni. Okey, lampu blackout sikit. Kejap, sorry. Okey, yang penting tanda baris atas ataupun baris bawah yang kita tengok pada hari ni adalah berasal daripada huruf alif. Itu yang kita nak bagi tahu. Dapat rakan-rakan. Seterusnya kita lihat juga tanda baris hadapan. Tadi baris atas. Baris atas yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda baris hadapan dengan huruf waw kecil di atas huruf baris hadapan. Baris hadapan yang kita lihat hari ni sebenarnya berasal daripada huruf waw yang betul-betul solid huruf waw. Lepas tu ditukarkan sedikit waw itu jadi macam 9 sikit kan. Hampir kepada waw. Dia asal daripada huruf waw, tanda baris hadapan. Okey. Seterusnya, Khalil juga meletakkan tanda baris bawah sebagai huruf ya. Maksudnya huruf ya kecil ditarik ke belakang, yang diterbalikkan. Ya yang ditulis begini, ya yang biasa yang kita lihat, yang ditarik ke belakang begini. Ya macam ya silah untuk mudah faham. Ya pada hak silah. Okey. Ditarik ke belakang dan diletakkan di bawah huruf yang berbaris di bawah. Perubahan masa ke semasa telah menyebabkan hilangnya kepala huruf ya dan tinggallah ekornya sahaja. Cuba tengok. Ada 4
perubahan dari 4 perubahan daripada huruf ya silah, potong kepala huruf ya jadi condong begitu, naikkan sikit tinggal ekor dia, kemudian jadilah dia baris sama lebih kurang macam baris di atas juga, yang mana kita kena tahu bahawa baris bawah adalah berasal daripada huruf ya yang diterbalikkan. Ini maklumat yang tuan-tuan dan perempuan kena tahulah kan. Kita baca Al-Quran, kita tak tahu, tiba-tiba kita dah nampak kan. Tapi orang yang betul-betul cinta kepada Al-Quran, dia kena tahu asal usul sejarah penulisan ini. Asal usul tanda baris bawah macam mana, asal usul tanda baris atas bagaimana, dan sebagainya kan. Seronok ketahui sejarah penulisan Al-Quran. Seronok. Baik, seterusnya digandakan setiap baris tu menunjukkan tanwin. Baik, nanti esok kita sambung pula tanda tanwin. Boleh rakan-rakan? Cukup dulu 3 baris kita perkenalkan pada malam ini, pada zaman Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang mana sebelum ini naqtul i'rab, titik sahaja diletakkan. Asal pada zaman baginda Nabi SAW tak ada titik dan tak ada baris. Kemudian datang Abu Aswad Ad-Du'ali. Okay, kita refresh balik kan yang semalam sebelum ni kita belajar. Datang Abu Aswad Ad-Du'ali, dia letak apa? Dia letak titik sahaja. Letak titik sahaja menunjukkan kepada baris itu. Tapi sekarang datang Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada 175 Hijrah. Dia letakkan apa? Dia letakkan tanda baris. Sampai yang kita gunakan pada malam ini, pada hari ini. Okay, so cukup dulu 3 baris yang kita belajar sejarah penulisan Al-Quran. Okay, dapat rakan-rakan, sahabat-sahabat? Kalau dapat, jom kita terus ke segmen yang seterusnya, itulah Talaki Al-Quran. Anda dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, komen sedia kawan-kawan. Komen sedia. Baik, hari ni kita akan sama-sama bertalaki membaca ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-344, Suratul Mu'minun, bermula daripada ayat yang ke-28 sehinggalah ayat yang ke-42. Baiklah, kalau dah bersedia, mari sama-sama dengan taranum pilihan kita, ya. Taranum jiharkah, mari sama-sama kita jiharkah, tapi jangan jerkah. Jangan jerkah sudah, kita jiharkahkan dia. Baik, dah bersedia? Sama-sama kita mulakan. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang ke-28. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. Silakan. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن
في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. Seterusnya. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون. Ada kawan kita tanya, kenapa Ustaz goyang tangan ke henjut? Kita goyang tangan ni untuk kita dengung bagi sempurna. Sebab orang kata dengung 2 harakat. Tapi 2 harakat tak sama macam 2 harakat mad asli. Afala cukup 2 harakat. Afala lah 2 harakat. Afala tak sempat goyang. Kita nak bezakan dengung 2 harakat. Sebab kita belajar hari tu tingkatan dengung yang sempurna, yang paling sempurna, yang sempurna, kurang sempurna, tidak sempurna. Kena refresh balik kita punya, tengok balik video yang telah kita beri penerangan sebelum ni, yang kita kongsikan daripada Dr. Aiman Rushdi Ar-Rashid, Dr. Aiman Rushdi Suwaid. Ada. So untuk sempurnakan, kita kena bagi lama sikit, genggam tangan, bagi sempurna, goncang-goncang dulu. Afala tatakun. Selesai boleh rakan-rakan kita daripada Umi Az-Zahra. Cara kita mengajar Baik, terusnya ayat 33. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. Suara kurang baik, sedia, mula. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. Dekan. وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما
ما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى hati-hati rajulun iftara tanwin bertemu dengan hamzatul wasli ataupun selepasnya ada fa yang mati, kita tak boleh baca, melainkan kita menjadikan satu baris hadapan itu dengan meletakkan nun baris bawah. Rajulu tinggal satu baris lam hadapan, yang satu baris lagi tu letak huruf nun tanda baris bawah, jadi niftara. Rajulu niftara. Okey, lagi saya bacakan iltiqa as-sakinah ini. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Silakan. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين. Sikit lagi. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلنا minta maaf sekali lagi.
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. Silakan sedia mula. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, kita dah selesai sama-sama bacakan daripada muka surat 342 344. Terima kasih diucapkan di atas dan tahniah diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia bersama kita sehingga ke penghujung bacaan ayat suci Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz, sama-sama semua. Kalau ada sebarang pertanyaan, tadi saya ada nampak pertanyaan tadi, saya skip dulu. Kalau macam tu, 2 harakat pun kena goncangkan ke? Ada rakan kita tanya tadi Makna, kalau 2 harakat sekali goyang. Ya Ustaz, sekali goyang. Sab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak perlu. Alhamdulillahi Rabb. Tak baca macam tu kan? Maknanya kena ingat, 2 harakat gunnah sebenarnya tak sama dengan 2 harakat mad asli yang selalu kita bacakan. Itu kena take note kan rakan-rakan Baik, sahabat-sahabat, kalau tak ada sebarang pertanyaan lagi, mungkin di sini sahaja kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang pada malam esok. Seperti biasa, temu janji kita, jangan lupa ajak kawan-kawan kita bersama-sama kita yang baru join bersama-sama kita ni. Jangan lupa kongsikan video ini kepada rakan-rakan kita. Ajak sama-sama kita bersama-sama untuk membacakan satu sahaja muka surat daripada Al-Quran. Apalah kiranya kita luangkan sedikit masa untuk Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita keberkatan panjang kita merehatkan diri pada malam hari dan sepanjang kehidupan kita, insya-Allah. Amin. Baik rakan-rakan, sampai di sini dulu kita punya pertemuan. Jumpa lagi malam esok jam 10 malam dalam iKim #sebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.